Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Miza Isni Muhammad dan kita ikuti dulu rangkuman berita utama hari ini. Insiden pesawat ringan terhempas. Kejadian yang tular di media sosial itu disahkan oleh Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim. Dan menurut beliau, pesawat berkenaan dilaporkan terhempas di atas jalan raya berdekatan kawasan perumahan di Bandar Elmina Shah Alam, Selangor. Pesawat terlibat nahas dilaporkan dinaiki 8 individu termasuk seorang juruterbang. Pengguna jalan raya yang turut terlibat insiden pula dipercayai berjumlah 2 orang. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Selangor, laporan diterima pukul 2.53 petang. Sejurus menerima panggilan 20 anggota bersama 4 jentera dan 1 ambulans digerakkan. Identiti penumpang dan juruterbang terlibat bagaimanapun belum dapat dipastikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu lebih banyak rumah mampu milik dibina di Kuala Lumpur dan ia bagi membantu golongan miskin bandar untuk memiliki dengan harga yang bersesuaian. Ya, saya sebenarnya kalau tengok dalam pendekatan dengan kerajaan, saya tak berapa. Saya agak sinis dengan unjuran-unjuran ni. Kerana selama ini satu menteri datang 100,000 rumah, 200,000 rumah, tak jalan pun. Sebab itu saya beritahu ke bandaraya, saya nak tahu ni bulan ini berapa, untuk tahun depan berapa. Jadi lebih baik dan kita boleh buat kelulusan berdasarkan unjuran itu. Umpamanya sekarang 10,000, okey, buat 10,000 sebelum Disember. Jadi take off. Bagi saya lebih realistik kerana pengalaman kita janji dan politik yang lunak itu tidak pernah dilaksanakan secara tuntas. Tambah beliau, golongan tersebut tidak harus dipinggirkan dan setiap projek pembangunan perumahan harus ada perumahan sampingan untuk mereka. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjaja Madani di Desa Tasik, Sungai Besi, Kuala Lumpur pagi tadi. Sebanyak 1,010 unit rumah mampu milik bakal ditawarkan kepada yang berkelayakan di tapak seluas 3.4 ekar. Cadangan pembangunan di kawasan tersebut merangkumi 3 komponen utama iaitu Residensi Wilayah, Residensi Prihatin Madani dan Pusat Penjaja Madani melibatkan 910 unit rumah dengan keluasan 902 kaki persegi bagi jenis 1 dan 908 kaki persegi bagi jenis 2. Harga jualan ialah RM300,000 manakala Residensi Prihatin Madani melibatkan pembangunan 100 unit berkeluasan 902 kaki persegi dengan harga jualan RM200,000 seunit. Dan unit-unit ini akan ditawarkan kepada kumpulan sasar M40 dan ke bawah yang belum memiliki kediaman. Oh, baguslah untuk kalau rumah 200,000 bawah, 150 ke bawah memang bolehlah untuk yang rakyat kita pun banyak yang pendapatan RM3,000 ke bawah kan. Jadi loan tu boleh lulus sikitlah. Baguslah untuk kerajaan bagi murah, mampu milik lah. Bersesuaian projek perumahan madani ini amat sesuai sekarang ini kerana rakyat dapat membeli rumah dengan harga di bawah RM200,000 kalau tidak saya di sinilah yang diperkatakan tadi, dan keluasannya pun 902 kaki persegi dan amat sesuai memberi keselesaan kepada mereka yang berpendapatan rendah untuk mampu membelinya. Sebanyak 91 buah klinik daif selesai dibaik pulih setakat ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata 341 lagi klinik daif di seluruh negara sedang dalam proses pembaikan atau naik taraf. Jumlah-jumlah klinik daif itu yang kita dapat itu senarai daripada pengarah-pengarah negeri. Kalau total keseluruhan dah 1,200 di seluruh negara lah. Tapi kita lakukan tambah baik itu berfasa lah. Daripada tahun ini kita targetkan 436, tahun depan kita targetkan dalam 300 lebih lagi dan kita akan selesaikan lah. Jadi beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan dan pameran perkhidmatan sokongan hospital HCFM Complex 23 di Putrajaya. Terengganu merekodkan negeri paling banyak klinik daif iaitu 58, diikuti Negeri Sembilan 44, Pahang dan Perak masing-masing 42.
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT komited memastikan program-program dilaksanakan kementerian di bawah Belanjawan 2024 adalah berpaksikan rakyat yang mampu memberi kesan langsung kepada rakyat. Menterinya Ngah Koming berkata semua cadangan yang disarankan pemegang taruh juga harus menawarkan manfaat secara terus kepada golongan sasar. Saya juga mengingatkan supaya cadangan yang dikemukakan nanti akan memberikan penekanan kepada beberapa kriteria penting, iaitu pertama, bersifat people-centric, memberi manfaat terus kepada rakyat. Yang kedua, quick win atau dapat memberikan kesan atau impak yang segera kepada kumpulan sasaran. Yang ketiga, cadangan diberikan sewajarnya, ready to take off pada tahun 2024. Yang keempat, one off, iaitu peruntukan diberikan hanya bagi tahun 2024 dan tidak mempunyai implikasi kewangan pada tahun-tahun yang seterusnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi libat urus Inisiatif Belanjawan 2024 bersama pemegang taruh KPKT di Putrajaya. Dan saudara, selepas ini lintas langsung di Sabah dan laporan cuaca semasa diikuti laporan dari Sarawak dan juga Terengganu. Jadi terus setia bersama Berita Wilayah. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Bertemu kembali. Dan antara fokus negeri di bawah Bayu, Sabah terus berganding bahu dengan kerajaan persekutuan dalam bidang pendidikan. Jadi laporannya bersama Rita Alicius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Miza, usaha melahirkan modal insan berkualiti terus menjadi antara agenda utama kerajaan negeri. Untuk itu, kerajaan negeri akan terus berganding bahu dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan tugas, peranan dan tanggungjawab dapat memberi pendidikan kepada rakyat dilaksana dengan penuh dedikasi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata kualiti hidup rakyat mampu diubah melalui pendidikan terbaik sekaligus menyumbang kepada kejayaan dan kecemerlangan negeri dan negara. Beliau berkata demikian sempena Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS 2023 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dato' Haji G turut mengucap syabas kepada 48 penerima MAPENS yang dianugerahkan sebagai penghargaan dan pengiktirafan kepada warga pendidik di atas perkhidmatan cemerlang dan komitmen tinggi yang diberikan. Ianya amat bermakna, terutama sekali sebagai menghargai jasa dan khidmat bakti guru-guru yang telah menyumbang bakti untuk memberi pendidikan kepada anak-anak kita tanpa mengira suku kaum, keturunan dan di mana saja mereka berada. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Raisin Saidin berkata pihaknya akan berusaha memperbaiki pencapaian grade purata murid-murid dengan kerjasama pelbagai agensi. Saya amat yakin bahawa pelbagai agensi kerajaan dan juga Sabah akan sama-sama berganding bahu untuk menyahut amanat yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Dato' Haji G turut menyampaikan anugerah kepada 7 penerima anugerah utama bagi tokoh khas JPNS, tokoh kepimpinan dan tokoh guru. Pembukaan Lebuh Raya Pen Borneo Tawau Sandakan menjadi titik permulaan pemulihan sosioekonomi penduduk setempat. Lebuh Raya di bawah pakej 15 itu dibuka secara rasmi kepada pengguna sejak 10 Ogos lalu. Ikuti laporan disediakan wartawan Asma Asmuni yang berpeluang menyaksikan majlis bersejarah tersebut. Lebuh Raya 4 Lorong 2 Hala ini asalnya disenarai dalam fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo yang dijadual bermula 2016 hingga 2019. Namun projek ini terpaksa ditender semula susulan perubahan pentadbiran kerajaan.
Tarikh baharu bagi kerja-kerja pembinaan semula projek di kilometer 49 Jalan Tawau Sandakan ini ditetapkan semula bermula pada tahun 2021 dan dijadual siap sepenuhnya pada Oktober 2023. Siap 2 bulan lebih awal, projek sejauh 5 km dari Kampung Sungai Burung ke Pulatan Checkpoint Tawau Sandakan ini menelan kos mencecah RM63 juta. Simbolik pembukaan lebuh raya ini kepada orang awam disempurnakan ahli Parlimen Tawau dengan majlis memotong riban di Kampung Sungai Burung Tawau. Tentunya ini akan membawa manfaat kepada kalangan masyarakat di Tawau untuk menaikkan sosioekonomi Tawau. Dan saya juga harap ini jalanan berterusan PAN Borneo untuk seluruh Sabah ini akan diselesaikan dalam masa yang dekat. Lebuh raya ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 1,000 pengguna jalan raya dalam sehari. Pesanan terhadap pengguna jalan raya, semoga pembukaan jalan ini akan memberikan keselesaan kepada rakyat setempat di sini Tawau. Sementara itu, pengguna jalan raya melahirkan perasaan lega dengan pembukaan lebuh raya ini. Jimat masa sudahlah. Kalau sebelum ni yang setengah jam, sekarang macam tinggal 10 minit gitu. Asal dia ada highway sudah, dan tidak ada jam sudah di situ. Bagi saya ni memang banggalah sebab dapat juga merasa ni benda ni jalan yang elok, sempurna, selamat. Kalau macam kadang-kadang orang sempurna kan datang sini, kadang-kadang pergi membeli ke apa dari sana kan biasa singgah orang sini membeli. Syukurlah kalau sudah dibuka jalan PAN Borneo tu, alhamdulillah lah. Kawasan ini akan menjadi tempat persinggahan lah. Jadi boleh merancangkan ekonomi lagi peniaga. Sebab sekarang orang berniaga saja. Kami ni memang peniaga saja. Memang kami harap orang yang singgah lah untuk turun naik dari daerah ke daerah, memudahkan orang menghantar barang dari bandar, dari Sempurna, Kuna. Pembukaan lebuh raya PAN Borneo Pakej 15 di kilometer 49 Jalan Tawau Sandakan ini memperkasakan kemajuan ekonomi penduduk setempat dan juga memberi impak positif kepada masyarakat Tawau dan rakyat Sabah khususnya dalam tempoh jangka masa yang panjang dengan peluang ekonomi menerusi sektor pertanian dan perniagaan yang merentasi jajaran baharu ini. Laporan Asbah Asmini untuk Berita RTM. Kerajaan negeri komited memantapkan penyampaian perkhidmatan dengan mengukuhkan pentadbiran dan kelengkapan peralatan digital anggota awam. Usaha itu diterajui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI melalui Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri JPKN dan Sabahnet yang memastikan pendigitalan dikembangkan secara konsisten. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata sebanyak 30 sistem aplikasi bercirikan end-to-end akan dibangunkan untuk agensi-agensi kerajaan negeri. Beliau berkata demikian sempena pelancaran International Conference on Public Organisation 2023 ICONPO 2023 ke-12 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun. Menurut Datuk Haji Ji, infrastruktur rangkaian internet di semua premis kerajaan juga terus dipertingkat dengan pemasangan talian jalur lebar selaras perluasan pemasangan rangkaian gentian optik. Ia sekaligus merancangkan penggunaan pengkomputeran awam selaras My Digital Economy Blueprint. Sementara itu, Ketua Menteri berkata Sabahnet meneruskan kerja naik taraf semua 749 pejabat kerajaan negeri kepada rangkaian fiber dengan kelajuan minimum 100 Mbps sehingga tahun 2025. Usaha tersebut bagi memastikan pelaksanaan dan pembangunan digital yang berkesan dan mampan.
Media memainkan peranan penting dalam menyebar maklumat sekaligus membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai pihak sama ada melalui laporan berita, analisis dan rencana. Sehubungan itu, Petroleum Nasional Berhad Petronas, sebuah syarikat minyak dan gas multinasional negara, sentiasa mengiktiraf pihak media terutama dalam menyebarluaskan program yang memberi impak sosial kepada masyarakat. Ayu Abdul Wahab gembira kerana pihaknya sentiasa mendapat sokongan pengamal media di seluruh negeri dalam setiap program yang dianjurkan termasuk di daerah Tawau. Kami amat menghargailah peranan media di Tawau ini untuk support Petronas dalam menyebarkan cerita mengenai Petronas dan usaha-usaha Petronas. So kami berharap Petronas dapat boleh bekerjasama lagi dengan pihak pengamal media di Tawau ini. Siti Ayu berkata demikian kepada pemberita sempena jamuan malam kerjasama bersama pengamal media Tawau di Tawau. Majlis turut dihadiri pengurus penyiaran Tawau, Radik Time. Menurut Siti Ayu, sokongan pengamal media membolehkan maklumat dikongsi secara pantas dan menyeluruh sama ada dengan pelabur, rakan niaga, pelanggan dan pihak industri dalam negeri dan di peringkat antarabangsa. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah. Seterusnya kembali bersama Miza Yusni. Silakan. Baik, terima kasih Rita Ulysses. Baiklah, seterusnya kita ke laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Rashdam Amirul Ashraf Ruslan. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam, terutamanya di sekitar perkapalan Laut Cina Selatan. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama melibatkan kawasan perkapalan Phuket, Samui, Condor dan juga Reef North. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 18 Ogos nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, bagi keadaan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di bahagian pedalaman Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman, Sandakan dan juga Tawau di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Sibu dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik, saudara, lagi perkembangan terkini insiden pesawat ringan terhempas di Elmina, Shah Alam, dan bagi mendapatkan situasi semasa, wartawan Alif Ashraf kini berada di lokasi. Jadi silakan Alif dengan perkembangan terkini. Ya, baik, terima kasih Miza. Sebuah bangkai kapal terbang jenis N28JV ditemui dalam keadaan terbakar terhempas di atas lebuh raya Gatri di Elmina, Denai Alam. Dan menurut Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omar Han memaklumkan pesawat ringan itu dipercayai dinaiki 8 individu terhempas dekat kawasan perumahan Elmina di Seksyen U16 di sini sekitar pukul 2.48 petang tadi. Dan apa yang boleh dapat saya kongsikan, pesawat itu terhempas betul-betul di sebalik dua lori bomber yang anda dapat lihat di belakang saya ini. Dan insiden tersebut juga dipercayai turut melibatkan seorang penunggang sebuah motosikal yang secara kebetulan melalui persiaran Elmina berhampiran susur lebuh raya Gatri dan seorang lagi pemandu kereta. Dan mengikut maklumat awal, pesawat tersebut berlepas dari Langkawi dan sepatutnya dijadual tiba di lapangan terbang Subang sekitar pukul 2.50 petang tadi, 2 minit sebelum insiden terhempas itu berlaku. Tragedi tersebut tular di media sosial apabila pesawat tersebut kelihatan terbakar dan terhempas di kawasan Semak Samun. Setakat ini nasib penumpang pesawat dan kedua-dua penunggang motosikal dan pemandu kereta itu masih belum diketahui. Sehingga kini pihak kami masih menunggu pengesahan daripada pihak berkuasa iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor yang sudah pun berada di tempat kejadian 10 minit selepas insiden itu berlaku. Dan setakat itu saja situasi semasa yang dapat saya kongsikan di sini. Teruskan kesihatan anda bersama kami. Kita kembali ke Miza di Angka Sprint. Silakan. Baik, terima kasih Alif atas perkembangan itu tadi. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus selepas itu. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Lebih 800 tenaga kerja dari Indonesia dapat kelulusan bekerja di Sarawak di bawah program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 dan itu antara laporan dari Bumi Kenyalang. Teruskan bersama Bu Mamin, silakan. Ya Miza, terima kasih. Sebelum itu kita ke perkembangan ini dahulu. Batalion 12 Pasukan Gerakan Amiri semalam berjaya merampas sejumlah rokok dan minuman keras pelbagai jenis dipercayai tidak bercukai di sebuah premis di Batu Niah di Miri. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Nagacabu dalam satu kenyataan berkata keseluruhan rampasan bernilai lebih RM300,000. Katanya rampasan dibuat melalui serbuan oleh pegawai dan anggota dari cawangan risik PGA Miri yang sedang melaksanakan Ops Taring Alpha. Dalam serbuan itu, PGA merampas 1,017 karton rokok, 50 kotak minuman bir dan 11 botol minuman keras. Premis berkenaan disyaki dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan menjual rokok serta minuman keras pelbagai jenama. Seorang lelaki warga tempatan yang mengaku sebagai penjaga premis gagal mengemukakan dokumen daripada pihak kastam. Kesemua barang rampasan dan tangkapan diserah kepada Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Miri untuk siasatan dan tindakan lanjut. Polis Bintulu pada Selasa lepas menangkap seorang lelaki warga asing yang disyaki terlibat dalam kegiatan pengedaran dan penagihan dadah. Suspek berumur 25 tahun ditahan di kawasan Nyigu di Bintulu oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Bartolomeu Umpit dalam kenyataan media berkata polis turut merampas dadah disyaki jenis syabu dengan anggaran berat 7.2 gram. Hasil siasatan awal, dadah tersebut dipercayai untuk diedar di sekitar kawasan Bintulu. Ujian saringan juga mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 3.9A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta sama. Suspek turut disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-1963 atas kesalahan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.
Lebih 800 tenaga kerja dari Indonesia telah mendapat kelulusan bekerja di Sarawak di bawah program Rekalibrasi Tenaga Kerja RTK 2.0 sejak ia mula diterima pakai di negeri ini bermula 26 Julai lepas. Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kuching, Raden Sigit Wijaksono berkata, mereka diberi kelulusan untuk berkhidmat di 6 buah syarikat yang kebanyakannya dalam sektor peladangan. Sehubungan itu, beliau menyeru kepada syarikat dalam pelbagai sektor yang berhasrat untuk menggaji tenaga kerja dari negara tersebut supaya memanfaatkan program berkenaan yang sedang dilaksanakan sehingga 31 Disember ini. Sambil menyambut baik dan menyokong pelaksanaan RTK 2.0, Raden memberitahu pihak konsulat turut mengambil 2 inisiatif dalam membantu syarikat yang ingin membuat permohonan. 2 cara yang kita laksanakan, kita juga menerima aplikasi di sini langsung di layanan di konsulat, tapi kita juga pada saat kita outreach, reach out ke ladang-ladang, kita juga membuka kesempatan itu kepada syarikat-syarikat ya untuk membuat aplikasi. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di perkarangan Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching yang dihadiri kira-kira 200 warga Indonesia yang bekerja atau belajar di Sarawak. Pelaksanaan semula RTK 2.0 yang berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 10 Januari lepas. Manakala Kerajaan Sarawak menerima pakai pelaksanaan RTK 2.0 di negeri ini bermula 26 Julai lalu hingga 31 Disember ini. Kita langsung sudah. Baik, dalam perkembangan lain, Raden optimis perpindahan ibu negara Indonesia yang dinamakan Nusantara di Kalimantan Timur akan membuka potensi kerjasama yang lebih erat dan meluas dengan Sarawak. Ini khususnya berdasarkan faktor geografi iaitu terletak berdekatan dengan Bumi Kenyalang. Selama ini kita membina hubungan. Justru beliau berharap aspek ketersambungan perkhidmatan pengangkutan khususnya udara antara Indonesia dan Sarawak yang lebih baik dapat direalisasikan. Ini termasuk penerbangan terus bagi laluan Kuching Pontianak akan diaktifkan semula selepas ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Ia diyakini dapat memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Ketika ini terdapat perkhidmatan bas ekspres dari Kuching ke Pontianak yang telah beroperasi sejak September tahun lepas. Raden turut memaklumkan sebahagian penjawat awam dan kementerian akan berpindah operasi di Nusantara mulai 17 Januari tahun depan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak berharap kerjasama antara rakan strategik penguatkuasa terutama di kawasan sempadan dapat diperkukuhkan bagi memastikan ketirisan barang kawalan bersubsidi dapat dibanteras. KPDN Sarawak dalam satu kenyataan di Facebook memberitahu pihaknya serius dalam mengawal aktiviti ketirisan barang kawalan di kawasan sempadan yang boleh menyebabkan kerugian besar kepada negara. Antara barangan kawalan bersubsidi yang menjadi sasaran adalah minyak diesel, minyak masak dalam paket 1 kilogram, gula, tepung gandum dan gas LPG. Oleh itu, KPDN Sarawak berharap dapat meningkatkan kerjasama dengan rakan penguatkuasa seperti pihak polis, Angkatan Tentera Malaysia, Kastam Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Baru-baru ini, Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Pencegahan KPDN, Aris Mamat bersama dengan Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin telah mengadakan lawatan ke Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu di Serian serta lawatan ke Pos Lintas Batas Negara Entikong. Lawatan bertujuan untuk mengenal pasti isu-isu berkaitan barang-barang kawalan bersubsidi di sempadan. Beberapa penyelesaian alternatif sempat dibincangkan bagi menambah baik sistem kawalan barang bersubsidi agar ia sampai kepada sasaran dan seterusnya mengekang aktiviti penyelewengan. Tiada bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat direkodkan di Sarawak sepanjang tempoh Januari hingga semalam. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, tren IPU di Sarawak sepanjang tempoh tersebut adalah dalam lingkungan tahap baik hingga sederhana.
Menurut beliau, pelbagai langkah telah diambil Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB bagi mengawal IPU termasuk mengaktifkan bilik operasi jebu, memberhentikan pengeluaran permit pembakaran terbuka secara terkawal serta membatalkan permit pembakaran terbuka secara terkawal yang telah dikeluarkan. NREB juga telah mengeluarkan notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek dan mengadakan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi berkaitan bagi memastikan kualiti udara terjaga. NRB dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar juga mengadakan rondaan di lapangan untuk memastikan tiada aktiviti pembakaran terbuka. Menerusi kenyataan media, timbalan menteri itu turut mengingatkan orang ramai agar tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka kerana jika sabit kesalahan boleh didakwa di bawah Seksyen 30(1)(a) dan Seksyen 30(2) Ordinans Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak yang membawa denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 5 tahun. Dalam pada itu, sebanyak 77 titik panas telah dikesan di Sarawak bermula 1 hingga 15 Ogos, manakala 2,153 dikesan di Kalimantan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Miza, silakan. Baik, terima kasih Buma dan saudara, kita berehat sekali lagi dan kita akan berjumpa sejurus lepas itu. Kerajaan Negeri Melaka sasar lebih RM8.2 bilion nilai pelaburan berjaya dicapai sepanjang tahun ini. Ketua Menterinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia berikutan sasaran 5 bilion nilai pelaburan yang ditetapkan setiap tahun berjaya dicapai dengan tahun lalu mencecah RM8.2 bilion. Saya lihat keyakinan pelabur untuk datang melabur di Melaka ini bertambah dan mereka juga sedang mengembangkan perusahaan-perusahaan bidang-bidang yang sedang mereka menikmati insentif diberi oleh kerajaan pusat berkembang dan mengembangkan, membesarkan pelaburan mereka di Melaka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Konti Melaka FM. Katanya pihak bekerjasama rapat dengan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dalam menarik lebih banyak pelaburan ke Melaka. Kerajaan Negeri Melaka sedang meneliti cadangan membina Taman Tema Upin Ipin di negeri itu dan Ketua Menterinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pihaknya menyambut baik cadangan berkenaan dan akan memberi kerjasama untuk pelaksanaannya. Beliau berkata taman tema pertama di Melaka itu dicadang dibangunkan di tanah seluas 40.5 hektar di Alor Gajah. Katanya pemilihan daerah berkenaan bagi meluaskan kawasan pelancongan menarik di negeri itu sekaligus mengalih kesesakan di Bandar Melaka. Here, let's stop back. The owner of Upin Ipin datang minta kerajaan negeri menyokong supaya Taman Tema Upin Ipin ni dia telah berada di pasaran dunia dan terutamanya di negeri-negeri jiran Upin Ipin yang amat popular di Indonesia. Jadi saya yakin kalau mereka berjaya merealisasikan Taman Tema Upin Ipin ini adalah merupakan satu tarikan baru di Malaysia ada di Melaka. Beliau yakin taman tema berkenaan dapat direalisasikan dan menjadi tarikan baharu Melaka. Kesedaran masyarakat untuk mengibar jalur gemilang di Melaka masih rendah dan sehubungan itu Jabatan Penerangan Negeri Melaka diminta memperbanyak pengedaran jalur gemilang bagi merancangkan kempen kibar jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan ini. Nampak kesal sikit tak banyak bendera dekat kereta. Jadi semangat patriotisme ni mesti ada di kalangan orang-orang Melaka. Dalam masa sehari dua ni saya minta lah pihak Kementerian Penerangan dapat mengedarkan bendera-bendera dan kempen mengibarkan jalur gemilang ni mesti berlaku di Melaka dalam mendekati bulan kemerdekaan inilah.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menjadi tetamu di Konti Melaka FM. Dalam pada itu, pelbagai program akan dilaksana sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, termasuk 10 program rasmi seperti Majlis Sambutan, Perbarisan dan Perarakan Kontijen di Dataran Memorial Peristiharan Kemerdekaan Bandar Hilir. Kembara Seri Setia yang akan menjelajah ke 28 kawasan Dewan Undangan Negeri juga akan turut diadakan. Festival Majestic Johor 2023 edisi kedua menyasarkan kehadiran 650,000 pengunjung dan bakal berlangsung pada 26 Ogos hingga 3 September di Puteri Harbour Iskandar Puteri. Karnival merupakan sebahagian daripada program kerajaan negeri bagi meneruskan kesinambungan pemulihan industri pelancongan. Pengarah Tourism Johor, Suhairi Hashim berkata, pelbagai aktiviti menarik ditawarkan sepanjang karnival berlangsung, termasuk pameran piala-piala kejuaraan pasukan Kelab Johor Darul Takzim JDT. Kita adakan konsep yang baru di mana tahun ini kita bawakan pameran 10 tahun JDT Football ke festival ini, dan juga seperti yang lepas juga kita bawa masuk semua daerah-daerah di negeri Johor, 10 daerah membuat pameran bagi bahan-bahan keluaran daerah masing-masing yang menarik dari segi pelancongan, makanan dan juga kraf dan juga kebudayaan mereka, di mana mereka akan menonjolkan imej daerah masing-masing lah. Sementara itu, Adun Kota Iskandar, Datuk Panda Ahmad berkata, kawasan karnival sememangnya menjadi salah satu tarikan yang besar bagi menarik pelancong datang ke negeri Johor. Penganjuran kali ini menyasarkan pengunjung domestik dan negara jiran Singapura serta Indonesia. Istimewanya di kawasan Iskandar Puteri ini, di Puteri Harbour ini, kita begitu berhampiran dengan negara jiran Singapura, Indonesia dan sebagainya. Di samping prasarana yang baik, jalan rayanya, kalau orang KL nak datang ke sini naik kapal terbang, rasa 20 minit sampai ke Puteri Harbour. Turut menjadi tarikan adalah pembabitan 60 orang selebriti terkenal seperti Sherry Ibrahim, Nadia Bryan, Rin Rahim selain pembukaan reruai. Perkembangan insiden nahas pesawat di Shah Alam, 10 mangsa dipercayai terlibat dalam insiden maut itu, dan berikut sedutan sidang media Ketua Polis Selangor di lokasi kejadian. Saya nak berkongsi sedikit maklumat berkaitan insiden yang berlaku petang tadi, yang mana kejadian berlaku dalam 2.40 minit. Di mana satu kapal terbang ringan ataupun dipanggil Beechcraft yang dinaiki seramai 8 orang termasuk kru 2 orang dan passenger 6 orang telah terhempas di Lebuh Raya Gatri ini, di mana dalam proses untuk landing, 2 minit lagi untuk landing, telah hilang kawalan daripada tower dan terhempas di jalan raya, dan di jalan atas raya dia telah langgar satu motosikal dan satu kereta. Dan setakat ini kita percaya semua mangsa yang terlibat telah meninggal dunia. Kita masih dalam siasatan dan kita percaya yang meninggal ni dalam aircraft 8 orang, dari ground ada 2 orang minimum yang telah terkorban dalam insiden ini. Jadi pihak polis sebelum itu pihak bomber telah memadamkan kebakaran dalam mengambil masa dalam 10 minit, dan sekarang kita proses untuk proses crime scene untuk mengumpul proses scene dalam mengumpul semua anggota-anggota ataupun mangsa yang ada di ground, dan akan dihantar ke hospital untuk proses postmortem dan juga pengecaman. Which hospital, Datuk? Pada masa sekarang, Kelang lah, Hospital Kelang. Hospital Kelang. Semua lelaki. Yang dalam aircraft semua lelaki. Yang kat ground ni masih perlu kena pastilah. Datuk, adakah dia melanggar sesuatu semasa untuk landing? Dia telah melanggar satu motosikal dan juga satu kereta. Pemandu dan juga pembonceng tu bagaimana? Semua yang terlibat dalam nahas ni telah meninggal. Termasuk pemandu kereta. Pemandu kereta dan juga penunggang ni, penunggang motosikal. Di dalam kenderaan kereta ada berapa orang, Tok?
kejadian complicated, kompleks, jadi kita percaya minimum seorang. Minimum seorang. Masih dalam proses. Datuk, the aircraft was a private jet, is it? Private jet. Dari mana, Datuk? Daripada Langkawi ke Subang, dia sepatutnya landing 2.50, tapi 2 minit sebelum dia landing, dia terlepas. Private aircraft atau public aircraft? Private aircraft. Datuk, memutuskan itu dari arah mana ke arah mana? Memutuskan dengan kereta tu dari arah mana ke arah mana? Daripada Jelutong ke masuk ke highway Kentri. Tuan passenger manifest ada nama orang kenamaan tak? Datuk, memang daripada kapal terbang itu sendiri telah memberi laporan kepada bahagian unit udara untuk menyatakan yang dia memang berada dalam masalah. Tidak ada panggilan kecemasan, tapi mereka telah dapat clearance untuk mendarat. Tak dapat clearance untuk mendarat? Telah mendapat clearance untuk mendarat. Okay. Dalam proses mendarat, 2 minit lagi dia terlepas. Tapi tiada panggilan kecemasan. Datuk, is it true that one of the victims on the aircraft was the son of Jamaluddin Gadis? Yang tu yet we have to confirm. We have a manifest, but we have to confirm siapa ada kat manifest tu, mereka lah yang naik dalam flight. So we have to confirm, we cannot simply give information that which not confirmed yet. But among the list of names got orang kenamaan. Was he on the list of names? Ada. Okay. Datuk, dipercayai semua masa warga tempatan ini? Semua warga negara Malaysia. Kita based on the manifest. Umur dari berapa ke berapa? Umur kalau ikut manifest tu dalam 40 ke 50. 100% graduan lepasan Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu berjaya dapat pekerjaan. Jadi bincangnya bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di Terengganu. Silakan. Ya, Miza. 100% graduan lepasan Institut Latihan Perindustrian LLP Kuala Terengganu berjaya mendapat pekerjaan dalam pelbagai sektor perindustrian. Pengarahnya Kamaluddin Tomiran berkata aspek pemilihan bidang kemahiran kini telah berubah kerana pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sangat diperlukan dalam pasaran kerja. Malah 10 kursus di bawah 3 bidang di ILP iaitu Jabatan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Mekanikal dan Pengeluaran serta Jabatan Sivil dan Struktur sentiasa melebihi permintaan. Pelajar yang mengikuti latihan 2 tahun turut diberi pendedahan mengenai kemahiran keusahawanan. Setakat ini di ILP Kuala Terengganu mempunyai 700 pelajar. Perhimpunan Penjawat Awam Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia QPEX memberi peluang kepada anggota Perkhidmatan Awam meluahkan hasrat dan cadangan untuk disampaikan kepada kerajaan. Penjawat awam yang ditemui berharap permintaan yang disuarakan terutama kenaikan gaji dapat diberi pertimbangan. QPEX sebagai orang yang tengah kepada kami penjawat awam. Semoga apa intipati pada hari ini akan termabur dan tercapai matlamatnya. Terutamanya pada hari ini untuk kenaikan gaji semua penjawat awam. InsyaAllah. Amin. Tapi melalui QPEX, QPEX menjadi orang tengah untuk menyampaikan apa-apa kebajikan kami sebagai penjawat awam sekarang ni lah. Lebih 500 penjawat awam pelbagai agensi hadir dalam perhimpunan ini. Golongan belia berharap pimpinan baharu kerajaan negeri dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk membantu menampung kos sara hidup yang tinggi ketika ini. Ia sekaligus mengatasi penghijrahan belia ke luar Terengganu. Tapi peluang pekerjaan memang kuranglah sikit kat Terengganu ni. Kalau boleh improve lah, bagi lebih banyak peluang pekerjaan kat Terengganu ni. Memang peluang pekerjaan memang susah. Kilang pun tak banyak mana. Kalau ada pun dekat area Kemamang, jauh. Capuan letak anak taska lagi, anak taska pun 370 dah. Kalau gaji 1,500 tolok situ dekat 700 dah, tinggal 800. Barang rumah pun 400-500, jadi balance pun 300-400. Jadi macam tak cukup lah. Jadi selalunya kalau ada orang ada kerja tetap tu boleh lah nak buat e-hailing macam pandai ke Grab untuk menambahkan pendapatan. Tapi bagi pendapat saya lah, Kuala Terengganu ni taklah terlalu mahal dengan berbanding dengan di KL. Dekat Terengganu ni kita boleh bajet-bajet. Kita boleh cari makanan yang murah, kita boleh cari
dia bukan kerana viral ke apa, tapi kita boleh cari, kita boleh selidik dekat mana tempat yang mahal, tempat yang murah. Rumah sewa pun kita boleh cari rumah mahal, rumah murah. Ya, atas individu tu sendiri. Mungkin macam tu lah. Sebab orang cari rumah sewa terlalu tinggi. Sebab tu walaupun mahal, orang tetap juga sewa. Walaupun harga 600, orang tetap juga sewa. Bila kita minta kurang dah dengan tuan rumah tetap tak bagi. Sebab ada lagi yang mampu untuk sewa. Walaupun tak mampu, buat mampu. Sebab kita nak duduk mana kalau kita tak sewa. Setakat ini sahaja perkembangan dari Terengganu. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri, Kota Media. Perkhidmatan feri baharu di Pulau Pinang boleh merancangkan lagi sektor pelancongan dan bagaimanapun Menteri Pengangkutan Anthony Loke mahu pihak operator terus mengutamakan aspek keselamatan. Tetapi saya mengambil pendirian yang lebih fleksibel. Kita harap melalui Badan Kawal Sedia kita, Suruhanjaya Pelabuhan, lebih fleksibel, membenarkan mereka produk itu ataupun perkhidmatan feri itu digunakan untuk tujuan pelancongan juga. Itu yang saya maksudkan. Cuma apa yang kita mesti pastikan dan pihak operator mesti memberikan jaminan kepada kita ialah aspek keselamatan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Perkhidmatan Feri Baharu Pulau Pinang yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Semarak Bulan Kebangsaan, 50 orang posmen dari pejabat pos besar Alusta dilengkapi jalur gemilang pada motosikal masing-masing dan ia sebagai usaha membangkitkan semangat patriotik lebih-lebih lagi ketika mereka berada di lapangan dengan memasuki setiap kawasan perumahan dan juga perniagaan. Program Semarak Gemilang bersama Pos Malaysia Negeri Kedah, Anjuran Jabatan Penerangan dan Pos Malaysia itu diadakan di pekarangan pejabat pos besar di Jalan Stadium Alusta. Program disempurnakan oleh Pengarah Penerangan Negeri Nasruddin Mahmud dan Pengurus Besar Pos Malaysia Negeri Yusaini Yusof. Mengharapkan orang ramai alert bahawa hari kebangsaan ni tak lama dah. Jadi kita mengharapkan orang ramai pun ambil keputusan untuk menetapkan tindakan supaya bendera jalur gemilang ni dikibarkan di kediaman masing-masing. Dan di samping itu kita juga kita juga berharap orang ramai bila ada jalur gemilang tu kalau dah koyak apa tu gantilah. Jelas Nasruddin pihaknya bakal melaksanakan beberapa program lagi termasuk bersama komuniti bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Karnival Amal Hari Penyayang Yayasan Sultanah Bahiyah YSP kembali lagi dengan pelbagai aktiviti yang lebih menarik dan antaranya larian bendang, kayuhan amal, pertandingan memanah dan persembahan kebudayaan. Pengurus Besar YSB Misbah Abdul Hamid berkata penganjurannya juga untuk mengutip dana bagi membeli sebuah bas pemeriksaan kesihatan yang baharu. Menyasarkan kehadiran lebih 50,000 orang, karnival berlangsung selama 5 hari bermula 24 hingga 28 Ogos di pekarangan Stadium Darul Aman Alusta. Semua sepanjang tahun yayasan memang melaksanakan projek-projek kesihatan yang mana menelan belanja setahun anggaran dalam 300,000. Jadi kita anjurkan karnival ni untuk menabung bagi tujuan tersebut. Dalam setahun yayasan menganjurkan beberapa event untuk mendana keuangan. 5 hari tersebut akan diadakan acara-acara yang menarik seperti ada food festival atau kita panggil pesta makanan dan juga pesta-pesta jualan. Karnival bakal diserikan lagi dengan keberangkatan pengerusi YSP yang juga Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. YSP turut mengadakan pertandingan memancing pada 3 September di kolam Titi Mega, Titi Haji Idris, Jalan Datuk Kumbar Alusta dengan Johan membawa pulang hadiah bernilai RM180,000.
9 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar ditahan anggota maritim Malaysia dalam feri dari Pulau Langkawi ke Kuala Kedah. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata mereka ditahan pada Selasa menerusi pemeriksaan rutin op aman di perairan Kuala Kedah. Pemeriksaan mendapati semua parti hanya memiliki salinan surat dan kad United Nations High Commission for Refugees UNHCR yang meragukan memandangkan permohonan pemilikan kad terbabit sudah dihentikan. Semua yang ditahan dibawa ke Pejabat Zon Maritim Kuala Kedah untuk siasatan. Dalam perkembangan lain, Zon Maritim Kuala Kedah memaklumkan berjaya merampas 70 unit bubu naga di 3 lokasi berbeza. Operasi dilaksana berikutan aduan awam yang diterima di sekitar Kuala Jerlun, Kuala Kangkung dan Sungai Limau Yan yang menjadi sebahagian lokasi panas penggunaan bubu naga. Kesemua bubu naga yang dirampas dianggarkan bernilai lebih RM8,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu amalan meminta dan memberi komisen dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan termasuk projek perumahan dihentikan segera dan tegas beliau kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat daripada menjalankan operasi mereka dan memperoleh keuntungan. Namun amalan memberi komisen kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku. Ada keuntungan, tak ada masalah. Tapi janganlah potongan 10 juta, 50 juta kepada Pak Menteri atau kepada parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan. Dan saya faham ramai yang marah saya ni. Ya. Ramai betul yang marah ni. Yang dia kata menyinggung hal ni. Tapi semua orang tahu. Tanyalah developer di wilayah persekutuan. Am I right or I am wrong? Am I exaggerating or I am telling the truth? Without exception. Semua kata yes. That has been the practice. And we have done so. Now saya kata, we have to stop this nonsense. Ya? Kenapa yang pulangan yang 10-15 juta yang diberikan sebagai komisen dan bayaran itu, pulangkan kepada rakyat. Ya? Itu yang saya minta rakyat faham. Tambah beliau adalah lebih baik peruntukan komisen tersebut harus dikembalikan kepada rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial serta kebajikan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak kenyataan sesetengah pihak yang mendakwa konsep Madani gagal meyakinkan orang Melayu terhadap kerajaan kepimpinannya. Jelasnya ianya perlu mengambil masa dalam menyantuni dan menjelaskan kepada orang Melayu berhubung konsep Madani. Saya tak setuju setengah pihak menyalahkan orang Melayu, menyalahkan kefahaman mereka atau bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama dan menakut-nakutkan China dan DAP. Saya tidak setuju. Ini maknanya kita satu cabaran, kita cuba menyantuni dan menjelaskan kepada mereka. Ya, kerana dia mudah. Kalau PH menang, DAP dan China berkuasa, habis negeri kita, habis rakyat. Itu kenyataan 1 minit TikTok itu mungkin meyakinkan dia. Saya tahu tidak benar. Tapi saya tidak akan salahkan kerana dia mengambil masa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima watikah pelantikan 18 Ketua Perwakilan Asing ke Malaysia di Istana Negara. Antara penerimanya Jamie Alexis Muna Sandoval dari Chile, Auk Chandra Kemboja, Lada Pumas Thailand dan Ding Ngol Lin Vietnam. Wakil Algeria Abdul Hafiz Bonur, Morkam Mumba dari Zambia, Atlibek Zumaif Kyrgyzstan, Alsa Terry United Kingdom, Christoph Darius Dobrovsky Belanda dan Orla Teni Ireland. Sementara itu, Syed Ahsan Raza Shah dari Pakistan, Sirap Benjayan Armenia, Stella Binstovlu Greece, Patrick Hammer Luxembourg, Darius Gaidis Lithuania, Eric Rahmat Moertabat Surinam, Marco Ham Slovenia dan Syarif Maulana Comoros turut menerima watikah sama. Hadir sama pada istiadat itu Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir.
Dakwaan beberapa pihak yang menyatakan kerajaan Selangor mengarahkan penutupan sekolah agama adalah satu tuduhan yang tidak bertanggungjawab. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, sejak 2021 Jabatan Agama Islam Selangor JAIS melalui Kerajaan Negeri telah menetapkan bahawa pihak sekolah perlu memenuhi syarat pendaftaran melalui garis panduan pemutihan sekolah agama yang telah ditetapkan. Menerusi kenyataan beliau menjelaskan inisiatif ini diambil sebagai langkah supaya tragedi meragut nyawa tidak berulang lagi di mana-mana sekolah agama di negeri Selangor. Pada masa sama, penguatkuasaan garis panduan tersebut telah mendapat kerjasama daripada Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor (PITAS) yang dianggotai 478 institusi sekolah agama persendirian. Justeru beliau menegaskan dakwaan yang kononnya amaran telah diberikan kepada sekolah agama persendirian supaya diarah keluar dari premis adalah tidak benar sama sekali dan berniat menimbulkan kegelisahan di kalangan umat Islam. Beliau turut menggesa agar semua pihak merujuk isu ini kepada pihak berautoriti agar fakta terhadap sesuatu isu itu tepat serta jelas. Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Datin Sri Rosmah Mansor untuk mendapatkan sementara pasportnya ke Singapura. Panel 3 hakim membuat keputusan itu selepas menerima notis usul pada 11 Ogos lepas menerusi Tuan Akberdin and Company. Peguam Datin Sri Rosmah, Datuk Jagjeet Singh memaklumkan bahawa anak guamnya perlu ke negara itu kerana anak sulungnya, Noriana, akan bersalin dalam masa terdekat. Timbalan Pendakwa Raya Poh Yin Tin mengesahkan pihaknya juga tidak membantah permohonan berkenaan. Dalam notis usul itu, Datin Sri Rosmah berkata sehingga ke hari ini beliau tidak pernah gagal atau cuai untuk hadir ke mahkamah bagi sebutan dan pembicaraan tanpa sebab atau alasan yang munasabah. Beliau akan pulang ke Malaysia untuk menghadiri prosiding rayuan kes rasuah membabitkan projek hybrid solar. Mahkamah Rayuan menetapkan 18 September ini untuk pengurusan kes. Penyertaan skuad Harimau Muda di kejohanan bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun di Thailand bukan sekadar untuk melakar keputusan yang positif, tetapi ia akan menjadi medan terbaik menguji keserasian pemain negara sebelum aksi kelaikan Piala Asia bawah 23 tahun September ini. Ketua Jurulatih Ella Varasan berkata dengan ketiadaan beberapa tonggak utama, ekoran tidak mendapat pelepasan daripada kelab masing-masing. Beliau mengharapkan barisan 23 pemain ini sedia memberikan cabaran sengit. It's been quite tight for us because the tournament is still going on, the leagues are still going on, so we also have the same problem. We couldn't get the players needed, so what we did is, like what you said, is more like a preparation for us for the AFC qualifiers. That is one of our main objectives, trying to get the best result in the qualifier. So we are using this tournament by adding in some new players whoever is available, who is not involved directly in the league to represent Malaysia in this tournament. Malaysia akan memulakan kempen kumpulan B menentang musuh tradisi Indonesia di Stadium Nong Lalok Rayong esok diikuti aksi kedua bertemu Timor Leste 22 Ogos ini. Kejohanan Petang Asia kelima yang bermula semalam memberi peluang untuk Malaysia mengetengahkan bakat-bakat baru untuk digilap ke peringkat global. Dan menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim, kejohanan ini juga diharap mampu menjadi platform mengukuhkan hubungan dalam kalangan atlet sukan itu. Antara negara yang terlibat adalah Taiwan, Singapura, China, Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia, Thailand dan Iran. Sebanyak 15 negara termasuk Malaysia bersaing di arena Petang Kuala Lumpur sehingga 21 Ogos ini. Ini satu yang sangat membanggakan. Kita dapat lihat ini sebagai pemangkin kepada terutama sekali perkembangan sukan petong. Kalau kita lihat sebelum ni dah masuk Sukma, malah dipertandingkan juga di SEA Games. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang dapat menyemarakkan lagi. Terutama sekali bila kita tengok petong ni dimain di seluruh negara.
Sebanyak 39 pasukan merangkumi 13 pasukan kategori lelaki, 15 pasukan kategori perempuan dan 11 pasukan kategori remaja. Terdapat 6 kategori dipertandingkan iaitu syuting remaja, syuting lelaki, syuting wanita, triplus remaja, triplus lelaki dan triplus wanita. Baik, lagi perkembangan dari lokasi pesawat terhempas. Kita terus saja bersama Alif Ashraf di sana. Silakan Alif. Baik, terima kasih Miza. Saya masih lagi berada di lokasi kejadian untuk memberikan perkembangan semasa dan apa yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Di belakang saya kini yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turun bagi meninjau kawasan kejadian, dan kini apa yang dapat kita lihat, baginda baru saja memberikan kata-kata dan taklimat kepada pegawai-pegawai bomba bertugas dan juga keseluruhan pegawai-pegawai yang akan bertugas bagi proses mencari di sini. Beliau juga sebentar tadi sebelum baginda berjumpa dengan pegawai-pegawai dan anggota-anggota yang bertugas, baginda sempat berjumpa dengan keluarga-keluarga mangsa. Dan kini apa yang dapat saya kongsikan, baginda baru saja pulang dan akan ke kemah anggota yang telah disediakan di belakang saya ini. Dan itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Alif. Baiklah saudara, berita wilayah baik di sini. Saya Miza Isni Muhammad, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.